Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله القائل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan juga berleka-leka dengan telefon bimbit semasa khutbah ini. Semoga khutbah ini memberi manfaat pada kita semua. Khutbah pada hari ini membicarakan tentang keagungan Al-Quran yang bertajuk Memelihara Kesucian Al-Quran, Tanggungjawab Bersama. Hadirin Jumaat sekalian, Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya dikira suatu ibadat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah
Ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan juga tentang sempurnanya ia. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semestinya kita perlu bersyukur kehadiratnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran, dan Allah tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong. Bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah juga yang memelihara dan menjaganya. Sesungguhnya wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa dijaga dengan baik. Ketelitian menulis nas Al-Quran dengan tepat sudah bermula sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam lagi. Setiap kali menerima wahyu, baginda akan mengarahkan ianya ditulis oleh para penulis wahyu dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Zaid bin Thabit berkata yang bermaksud, aku pernah menulis wahyu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda membaca kepadaku. Apabila aku selesai menulis, baginda bersabda, bacalah kepadaku apa yang engkau tulis. Lalu aku membacanya. Jika terdapat kesalahan atau kalimah yang tidak ditulis, baginda akan memperbetulkan. Kemudian aku bawa keluar wahyu tersebut untuk dibaca kepada manusia. Muslimin yang dikasihi sekalian, pengumpulan Al-Quran kali pertama berlaku pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu selepas peperangan Al-Yamamah menentang golongan murtad. Dalam peperangan tersebut, ramai penghafaz Al-Quran gugur syahid. Melihat perkara ini, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencadangkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah dipersetujui, maka tugas mengumpul dan menulis Al-Quran diberi kepada dua orang sahabat, iaitu Umar bin Al-Khattab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Menurut Imam As-Sayuti, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tidak akan menerima ayat Al-Quran yang ditunjukkan kepadanya kecuali dibawakan dua orang saksi bahawa ayat tersebut pernah ditulis di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya ditulis sekadar ingatan semata-mata. Semasa pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berlaku perselisihan bacaan Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Setiap mereka mendakwa bahawa bacaan mereka lah yang betul. Justru itu, satu lajnah telah dibentuk untuk menyalin mushaf. Lajnah tersebut dianggotai oleh Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As dan Abdul Rahman bin Harith. Mereka telah menyalin Al-Quran ke beberapa mushaf. Seterusnya dihantar ke kota-kota Islam bersama-sama dengan seorang guru. Ini bertujuan agar umat Islam bersatu padu dan tidak berpecah belah
dengan sebab bacaan Al-Quran. Penulisan mushaf selepas itu melalui proses yang sama, iaitu ditulis dan disemak dengan penuh teliti demi memastikan semua ayat Al-Quran adalah sahih dan tepat. Muslimin sekalian, di Malaysia, Kementerian Dalam Negeri KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326, menerusi Jawatan Kuasa Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran, Lajnah Tasahih Al-Quran, yang dianggotai oleh 35 orang di dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran, telah berperanan memastikan ketepatan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Ketelitian lajnah dalam menyemak draft cetakan Al-Quran adalah melibatkan beberapa perkara penting, iaitu mestilah menepati rasam Osmani, aliran Abu Daud Sulaiman bin Najah dan Abu Amru Al-Dani, dan juga mesti berteraskan mushaf yang diterbitkan di Madinah Al-Munawwarah yang diterbitkan di Universiti Al-Azhar Mesir. Hanya draft yang menepati garis panduan yang telah ditetapkan akan dibawa kepada Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran bagi tujuan mendapatkan kelulusan cetak. Hadirin yang dikasihi sekalian, dari aspek penguatkuasaan, pihak KDN di negeri akan menjalankan pemantauan berkala di permis-permis perniagaan, penadhiran berjadual di syarikat penerbitan dan pencetakan, serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana permis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewangan. Tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan. Maka orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetak mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan dan pemeriksaan serta penguatkuasaan. Muslimin hadirin Jumaat sekalian, akhir sekali marilah kita sama-sama menghayati pengajaran khutbah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara Al-Quran. Yang kedua, umat Islam yang ragu tentang cetakan Al-Quran hendaklah merujuk kepada pihak berkuasa agama dan Lajnah Tasahih Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, umat Islam wajib memelihara kesucian Al-Quran. Yang keempat, umat Islam hendaklah mempelajari Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi kandungannya supaya umat Islam hidup bersatu padu dan menolak perpecahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestin sangat menuntut erti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah dalam setiap salat 5 waktu agar keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas dapat dikembalikan menjadi hak mereka semula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikana al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamah mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hajj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين، بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka, keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan mereka dan doa kami semua, Kau kembalikanlah tanah mereka yang dirampas, Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim a'da'al muslimin ihzimhum wansuril muslimin alaihim. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab.
Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Duduk dapat masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولطلابنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأهلنا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة منا والعفو من الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.